Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita meneruskan majlis, ayo bersama-sama kita menyempurnakan sesi fotografi yang pertama. Bagi yang berkelapangan, dijemput untuk mengaktifkan kamera anda. Majlis diserahkan kepada AJK yang bertugas. Okey, semua dah ready? Kita ambil gambar dulu. Okey, bismillah. Okey. Satu. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi kita buat freestyle pula lah. Jadi gambar sopan ni kita buat gambar yang lebih sopan. Okey, bismillah. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon perhatian bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar. Para hadirin diminta untuk memastikan mikrofon anda dalam mod pengatur caraan senyap agar kita bersama-sama dapat mendengar dan berkongsi maklumat yang akan disampaikan. Sebarang masalahan atau pertanyaan boleh dikemukakan di ruangan komen Google Meet. Link sijil akan diberikan di penghujung program. Kerjasama para hadirin amat kami hargai. Terima kasih. Tutup pintu Ali. Yang berusaha Dr. Tuan Muhammad Zukri bin Tuan Sembuk, Pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Dr. Nur Zaimah binti Asalal, Pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Encik Nasrul Hisham bin Abdul Hamid selaku panel webinar kepentingan adab sebelum menuntut ilmu. Yang dikasihi Nur Maisara binti Mokhtar selaku pengarah program, serta barisan ahli jawatan kuasa pelaksana dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam sahabat ibu kandung suluh budiman dan salam UPSI nombor 1 pendidikan. Selamat datang saya ucapkan ke webinar kepentingan adab sebelum menuntut ilmu juran mahasiswa-mahasiswi kumpulan 2 kelas kesukarelawanan G. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Mutahirah binti Jaafar selaku pengurusi majlis anda pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama bagi menjayakan webinar kepentingan adab sebelum menuntut ilmu pada malam ini. Buluh diasah, jalinan disemat, kubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menandatangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Abdul Salam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kami kembalikan ke segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis kepentingan adat sebelum untuk ilmu pada yang diadakan pada malam ini, ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jualah kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Saudara Abdul Salam atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada malam ini mendapat keberkatan dari Yang Maha Esa. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan para hadirin, webinar kepentingan adab sebelum menuntut ilmu diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para mahasiswa-mahasiswi berkaitan adab-adab sebelum menuntut ilmu. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Dr. Nur Zaimah binti Asalan selaku pensyarah subjek kesukarelawanan untuk menyampaikan sedikit ucapan mengenai program webinar ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Encik Nasrul Isham bin Abdul Hamid selaku panel jemputan program pada malam ini, yang dikasihi saudari Aina Humaira iaitu selaku pengarah program serta barisan ahli jawatan kuasa pelaksana program, dan tidak lupa juga pada hadirin dan hadirat yang dapat meluangkan masa untuk mengikuti sesi webinar ini. Salam sejahtera dan salam UPSI UPSI nombor 1 pendidikan ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, warga maya yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dan pada hari ini kita diberi kesihatan untuk bersama-sama dalam mengikuti sesi webinar bertajuk kepentingan adab sebelum menuntut ilmu. Yang saya kira satu isu yang sangat penting juga diketekankan lebih-lebih lagi kepada golongan pelajar UPSI sendiri. Untuk pengetahuan Encik Nasrul, kursus ini merupakan kursus kesukarelawanan, di mana pelajar diminta untuk menyediakan satu program lah, program yang mana mereka boleh mengetengahkan isu-isu yang dianggap penting dan mungkin kurang diambil perhatian, terutama golongan pelajar maupun masyarakat. So, saya ucapkan tahniahlah kepada pelajar-pelajar kena berjaya mengadakan satu sesi webinar ini yang saya rasa sangat penting untuk diikuti oleh pelajar-pelajar UPSI. Sudah tentu kepada masyarakat juga secara umumnya. Tidak tertumpu pada UPSI, universiti lain pun mungkin dapat mengikuti sesi webinar ini. Tanpa membuang masa mungkin, saya tidak mau mengucap yang sangat panjang lah kan. So sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua barisan pelaksana program yang membanting tulang, yang berusaha keras untuk menyediakan platform webinar ini dalam memberi pendedahan ilmu yang tidak bernilai harganya kepada mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat secara umumnya. Saya yakin bahawa program sebegini dapat memberi impak yang baik kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dari saya.
Terima kasih di atas ucapan Dr. Nuzaimah binti Asalal selaku pensyarah subjek kesukarelawanan kelas G di atas ucapan beliau sebentar tadi. Kini tibalah masa untuk agenda kita pada malam ini. Sebelum saya serahkan kepada Encik Nasri Syam bin Abdul Hamid, suka untuk saya ingatkan kepada semua penonton untuk memberikan fokus yang terbaik sepanjang perkongsian berlangsung. Sekiranya anda mempunyai soalan berkenaan webinar, sila kemukakan di ruangan komen. Baiklah, tanpa meninggalkan masa, saya serahkan majlis kepada Encik Nasrul Hisham. Dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Cik Andi Nur Idina, ya. Yang berbahagia Dr. Nuzaimah binti Asalal merupakan pensyarah bagi program dan juga kursus ini, ya, untuk subjek kesukarelawan ni. Kepada pengarah program dan juga jawatankuasa, terima kasih pertama kalinya kerana sudi menjemput saya lah untuk berada di dalam webinar ini. Bagi kita, saya kata lebih kepada kita sharing lah hari ini tentang kepentingan adab dalam menuntut ilmu. Tengok pada mukadimah yang disampaikan oleh doktor tadi, saya rasa memang ini satu niat yang murni, satu hasil yang baik, maknanya mendekatkan pelajar dengan dunia kesukarelawan ini dengan kita membincangkan tentang topik-topik yang tertentu yang boleh meningkatkan dari sudut, saya rasa nak mengadakan program ini sendiri, kita memerlukan satu, orang kata, coordination, kan? Kalau kita bekerja ni dalam ISO tu, kita ada plan, do, check and action, kan? Kita kena ada perancangan dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang amat baik untuk para mahasiswa dan mahasiswi dalam mendepani masa hadapan lah. Sebab antara beberapa perkara, kalau di UPSI tu mungkin semuanya nak menjadi, insyaAllah akan bakal menjadi guru, menjadi tenaga pengajar, menjadi pensyarah dan sebagainya. Dalam konteks hari ini, kalau kita tengok kalau ini pergi ke industri ataupun kepada dunia pekerjaan itu sendiri, antara perkara even though kalau universiti pun nak merevisifikasi kurikulum dan sebagainya, juga memerlukan pendapat daripada industri, kan, stakeholder dan sebagainya. Antara perkara penting ialah yang sering dikatakan dan menjadi permintaan, demanding ini, keperluan yang ada pada mahasiswa ini dari segi critical thinkingnya. Dari segi critical thinkingnya, macam mana kaedah kita berfikir. Antaranya juga, antara yang perlu ialah dari sudut kita punya communication skill. Macam mana kita nak orang kata menyampaikan sesuatu perkara itu dalam konteks yang orang kata halus, yang sampai kepada penerima itu sendirilah. Jadi dalam sudut ini kita nak membincangkan tentang kepentingan adab dalam menuntut ilmu ini. Bagi saya, adab dan ilmu tu kedua-duanya kena seiring dan sekata, kena sekali. Benda ni selalu juga diperdebatkan hingga kan hari ni pun, bila saya berbincang dengan beberapa orang kawan, ada yang kata ilmu dulu kena ada, adab dulu kena ada, dia dah jadi macam ayam dan telur, kan, hari ni, kan. Tengok mana dulu, ayam dulu ke telur dulu, kan. Jadi ini antara ini isu ayam ni pun boleh buat satu tajuk, kan. Maknanya hari ni di negara kita isu ayam menjadi satu isu yang besar, kan. Hingga kan untuk mengalih kadang-kadang perkara utama tu, orang mengatakan bahawasanya sambutan hari raya selepas pandemik ini menyebabkan, orang kata, permintaan terhadap ayam itu makin meningkat. Benda-benda ini yang perlu antara kita ambil tahulah di critical thinking. Kita bila critical thinking ni, kita tak boleh nak memikirkan
bila kita tanya satu soalan tu kita jawab dengan satu jawapan. Dia sebenarnya ada pelbagai kecerakinan jawapan itu sendiri. Ini baru mukadimah. Belum lagi kita pergi kepada slide kita lah pada hari ini. Sebelum itu saya nak tadi ada membuat sedikit bacaan lah. Saya nak memetik kata-kata daripada Yusuf Al-Husin rahimahullah, ya. Yusuf Al-Husin rahimahullah, dia berkata dalam kitab dia Iqtidal Ilmi Al-Amal, ya. Iqtidal Ilmi Al-Amal, halaman 31. Dia kata apa? Ya, dia kata dengan adab engkau akan memahami ilmu. Kan? Dengan adab engkau akan memahami ilmu, dan dengan ilmu amalanmu menjadi benar. Saya ulang balik, dengan adab engkau akan memahami ilmu, dan dengan ilmu amalanmu menjadi benar. Maka jelas, ya, dua perkara ini antara adab dan ilmu ini memang dia kena seiring dan sekata, dan dia kena saling melengkapi. Barulah kita menjadi seorang yang bijaksana lah, wisdom dalam membuat sesuatu perkara, dalam percakapan kita, perbualan kita, pemikiran kita, sikap kita, perbuatan kita, amalan kita dan sebagainya. Jadi bolehlah kita tumpukan kepada, hari ini kita nak bincangkan dulu beberapa perkara, kita boleh rujuk pada slide yang telah disediakan itulah untuk kita bincangkanlah dari konsep kepentingan adab dalam menuntut ilmu lah. Boleh pergi pada slide lah, kita boleh tengok sama-sama insyaAllah. Okey, ini kepentingan dia lah. Ya. Kalau kepentingan menuntut ilmu ni, talibul ilmi faridatan minal muslimin kan. Maknanya menuntut ilmu tu, kalau orang Muslim ni, dia merupakan satu kewajipan kan. Menuntut ilmu ni satu kewajipan lah. Apa kepentingan dia dari sudut kita untuk mendapatkan ilmu ni? Yang pertama, ni wa amalu bin niat kan. Setiap amalan tu mula dengan niat. Yang pertamanya, kita nak mendapat ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita hidup ni di dunia ni adalah ladang untuk kita mengamalkan kebaikan, mencari orang kata saham untuk kita tuai ataupun kita dapat kepentingan ni di akhirat kelak. Sebab antara beberapa perkara yang ni saya selalu terangkan kepada pelajar saya, bila meninggalnya seorang manusia itu ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang masih kekal walaupun dia telah tiada di atas muka bumi ini. Antaranya adalah inilah. Hari inilah kita berada dalam majlis ilmu. Semoga dalam majlis ilmu ini adanya orang kata pahala-pahala yang boleh kita bawa nanti ke akhirat nanti. Ini yang penting ni. Kan kita selalu nampak benda yang reward ataupun apa yang kita nak dapat di depan mata. Macam saya, of course lah, nak tunggu gaji kan. Setiap pekerjaan tu yang kita buat ini, apa yang kita lakukan pada hari ini, kita nak dapatkan reward dia. Kan macam orang bekerja, of course kita dapatkan gaji. Kalau kita ni dalam menuntut ilmu ni, yang penting niat. Niat menuntut ilmu tu kerana Allah SWT, kemudian untuk mendapat ganjaran pahala Allah. Yang tu benda yang nikmat yang insyaAllah yang kita akan nilainya lebih besar, kita tak nampak pada hari inilah. Itu yang pertama, mendapat ganjaran pahala. Yang keduanya, untuk mencapai kejayaan kan. Hayya 'alas solat, hayya 'alal falah kan. Kejayaan ni kalau kita setiap 5 kali waktu muazzin melaungkan azan tu tidak ada perkara lain yang dilaungkan, antaranya hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Al-falah itu adalah untuk mencapai kejayaan. Of course apabila kita mempelajari ilmu ini, sama ada ilmu duniawi ni atau ilmu di akhirat, itu tujuan dia adalah untuk mencapai kejayaan. Itu adalah al-falah. Yang ketiganya, mudah melakukan kebaikan. InsyaAllah orang yang ada ilmu ni selalunya lah dia lebih mudah ataupun lebih terdedah bagi melakukan kebaikan. Sebab bila kita berada dengan orang yang dekat dengan orang yang berilmu ini, kita menjadi pemikiran kita menjadi terbuka. Banyak perkara-perkara baru yang dapat kita kata pelajari daripada mereka. Pada hari 2-3 hari yang lepas, saya alhamdulillah bila dipanggil untuk menjadi orang kata sebagai moderator kepada satu program yang dilaksanakan oleh saya duduk di Negeri Pahang kan, oleh Kajian Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang baru-baru ini. Hari semalam, 2 hari lepas saya berkampung mana berprogram, duduk dengan orang yang ada ilmu bagi saya, Profesor Datuk Dr. Noriah Ishak. Maknanya kalau Google nama dia merupakan orang yang pengarah pertama Permata Pintar Negara kan. Di UKM itu sendiri memang ada satu di kampus di UKM itu memang
memang ada satu pusat dia untuk Permata Pintar Negara. Dia dah bersara. Jadi bila duduk dengan dia, bila kita duduk dengan orang yang berilmu ini, bila dia bercakap itu banyak perkara-perkara baru yang kita tidak pernah terfikir. Kan? Kita tidak pernah terfikir, dan benda-benda itu orang kata bagi menambah baik dalam kita punya tawaran personality kita. Dia bila masa dalam set induksi tu, bila kita berprogram itu sendiri, dia menyuruh kita, saya rasa kalau dalam program motivasi selalu kita didedahkan dengan perkara ini kan. Contohnya disuruh lukis apakah haiwan yang boleh menggambarkan diri kamu kan. Contohnya daripada itu dia, kalau kita dari sudut pernah jadi fesi atau sebagainya, kita hanya rujuk kepada modul kan, kita akan terangkan mengikut modul. Tetapi bila kita bercakap dengan orang yang ada ilmu ini, bila kita berada orang cendekiawan ini, bila dia menerangkan itu kan, dari sudut bila kita lukis sesuatu binatang tu dan kita tunjuk pada dia, dan bila dia menerangkan itu, berbeza dengan kita yang kurang ilmu ni, yang hanya merujuk pada modul melalui bacaan ini, dengan dia yang begitu berilmu dan berpengalaman. Sebabnya bila dia menerangkan tu, walaupun kita cuba untuk menafikan kan, kalau kita kata kita lukis gambar naga, tapi kita nak lukis gambar naga, kita tak pandai lukis gambar naga, kita lukis gambar dragonfly kan. Dragon juga kan, kita lukis naga tu dragon, tapi kita lukis dragonfly. Dia boleh baca tau benda yang dia terang kepada kita tu. Kita rasa macam nak menafikan, tapi sebenarnya itulah kita. Ini beza bila kita duduk dengan orang yang berilmu. Dia juga banyak orang kata berkongsi lah, terutama sekali dari sudut bahasa lah. Yang penting memanglah pada hari ini kita untuk mendaulatkan bahasa Melayu kan, contohnya di urusi sendiri dan sebagainya. Tapi kebanyakan buku-buku bacaan dan sebagainya memang dalam bahasa Inggeris. So nak tak nak, kita punya vocab, kita punya proficiency dalam bahasa Inggeris itu memang kena ada. Ini antara ilmu-ilmu baru yang saya dapat bila berdampingan dengan orang yang ada ilmu. Memang betul. Jadi ilmu ni bukan sahaja dia memberi nilai tambah pada diri kita, tapi boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan memang bila kita memberi manfaat kepada orang lain itu, kita boleh mudah untuk melakukan kebaikan kita. Maknanya kita beri menyumbang kepada, bukan sahaja kepada individu, kepada masyarakat, malah juga kepada negara kita sendiri dalam konteks kepentingan ilmu itu sendiri. Seterusnya, hidup kita menjadi tenang. Ya, memanglah kalau kita tengok, bila kita ada ilmu ini, kita boleh dari konteks apa saja, kalau kita nak menyelesaikan masalah dan sebagainya, kita akan berfikir dulu. Sebab tu dalam kata-kata ada mengatakan bahawasanya dalam kehidupan ini akal kan, akal ni kalam, akal kita ni adalah kalam. Kalam kita ni, akal kita ni mestilah mendahului perbuatan. Sebelum kita nak membuat sesuatu itu, mestilah kita berfikir dahulu. Ini antara dalam perkara-perkara yang penting untuk kita banyakkan pembacaan, banyakkan mencari ilmu, banyakkan berdampingan dengan orang yang ada ilmu. Dengan itu kita, dengan ilmu itu kita boleh mendapatkan ketenangan. Contohnya hari ni saya tengok, saya lihat dan saya facing benda ni. Saya ingat kalau kami yang lahir tahun 70-an, 80-an, agak jaranglah dengar orang kata macam apa ni, penyakit mental illness ni. Perasan tak? Kalau hari ni saya tengok kalau pelajar-pelajar saya banyak yang ada ialah bukanlah major, mungkin ada minor anxiety, ada yang bipolar, ada 36 penyakit kritikal tentang illness, tentang orang kata kita punya minda ni kan. Banyak sangat. Saya pun tak tahu kenapa. Saya ada tanya dengan Profesor Noriah baru-baru ni, dan juga beberapa orang kaunselor lah. Dia kata antaranya ialah hari ni masyarakat hari ini mungkin terdedah dengan terlalu banyak kita dengan gadget dan media sosial ni. Kadang-kadang di media sosial, termasuk juga dalam Instagram dan sebagainya, orang hari ini menunjukkan kebahagiaan dia, menunjukkan orang kata kelebihan dia, kemewahan dia, apa yang dia ada. Dan dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, mungkin pengikut followers dia ni ingin mendambakan, menjadikan apa yang orang tu ada untuk dicapai dengan hingga boleh pressure di diri sendiri. Ini antara faktor-faktor lah yang boleh menjadi penyumbang kepada masalah, orang kata masalah mental ni, 36 jenis masalah mental. Ini antara ilmu-ilmu baru lah
kita dapat daripada dia, dan dia ada memberi beberapa tips lah. Perkara dia kata yang perlu, dia kata kita sebagai macam saya sendiri sebagai tenaga pengajar kan, maknanya kena mendampingi pelajar-pelajar ni. Mungkin ada pelajar-pelajar kan, mahasiswi ni juga yang jenis type A kan, orang yang perfectionist, dan ini kadang-kadang perlu menyantuni mereka dari sudut itulah kan. Dan dengan ilmu juga kita boleh mengatasi masalah tersebut. Kalau kita kurang ilmu, mungkin kita boleh tambahkan dari sudut pembacaan kan. Contohnya ayat pertama yang turun pun ialah Iqra kan, bacalah ni of course lah untuk terutamanya untuk kita menuntut ilmu, bagi memperkemaskan diri kita untuk menghadapi sesuatu situasi. Kemudian masyarakat akan memandang tinggilah kepada kita. Contohnya bila kita berjaya meningkatkan dari sudut keilmuan kita itu, mungkin dari segi kalau akademiknya daripada mungkin ada orang pelajar peringkat sijil kan, diploma, master, PhD kan, double PhD, kemudian naik pula setingkat lagi dengan jawatan yang ada dan sebagainya kan. Kalau dalam konteks pendidikan di universiti itu sendiri, of course lah disebut menjadi dekan dan akhirnya menjadi naib chancellor kan. Jadi kedudukan kita tu di pandangan masyarakat ni, bagi orang yang ada ilmu cendekiawan ni, masyarakat memang meletak satu aras yang tinggi lah kepada orang yang ada ilmu ni. Ini antara kepentingan lah. Kita boleh pergi pada slide seterusnya, insyaAllah. Ini hukum menuntut ilmu lah. Kalau dari sudut hukumnya tu, saya bukan ustaz nak beri terang ni. Masyarakat tahulah saya mengajar pengajar matrikulasi ya. Dari sudut hukum hakam ni, insyaAllah lah kita terangkan apa yang kita ada lah. Sebab saya bukan ustaz, saya baru nak start sebenarnya kan. Dari pencetus ummah PU pun bukan, imam muda pun bukan kan, imam dah tua kan ni, insyaAllah. Dari sudut hukum menuntut ilmu ni, of course lah kalau fardu ain tu, mana ilmu tauhid, ilmu fiqah tu memanglah wajib lah dari segi akhlak tu untuk kita mempelajarinya dengan lebih tertib dan teliti. Dan juga dari sudut fardu kifayah hanyalah seperti yang kita sekarang ni praktis lah, kita semualah, kita yang tengah praktis ni dengan bidang masing-masing, dengan kursus masing-masing kan, dengan orang kata corak ilmu yang kita nak dapat ni, of course lah dia hukum menuntut ilmu tu memang perlulah kan. Sebab saya berkata pada tadi, menuntut ilmu tu adalah menjadi satu kewajipan bagi seorang muslim lah. Pada kita bahkan ilmu ini bukan setakat orang muslim saja, tapi orang lain pun memang dia dari sudut keilmuan ni memang semua orang mencari ke arah itu kan. Mencari ilmu Allah SWT ni luas. Ilmu, kalau bacalah mana-mana buku, ilmu ni luas. Ilmu yang kita ada ni sikit je, ibarat orang kata setitis air atau setitik embun je berbanding dengan ilmu Allah SWT yang seluas lautan yang terbentang itu. Maka carilah ilmu. Maknanya ilmu ni memang satu benda yang kalau kita ada harta, contohnya kita ada banyak orang kata lembu, kerbau, tanah kan, emas dan sebagainya, kita kena jaga dia. Contohnya hari ni mungkin dalam konteks hari ni kalau tengok sudut ekonomi, kalau pembacaan yang lalu dekat timeline sama ada IG, Facebook dan sebagainya, dengan kadar tukaran ringgit kita sangat rendah berbanding dengan US dollar. Ada banyak cadangan, kita tukarkan pelaburan kita membeli emas dan sebagainya. Ni ramai ni orang yang menjual emas dan sebagainya. Tapi kalau ada emas, kalau letak di rumah, agak-agaknya kita rasa selesa tak kalau kita meninggalkan rumah? Tentu tidak kan. Kalau kita ada 700 ekor haiwan ternakan, lembu dan sebagainya, hari ni mungkin nak tidur malam kan kita fikir takut lembu kena curi orang ke, keracunan makanan ke, tak cukup apa ke. Jadi bila kita ada harta, kita kena jaga dia. Tapi kalau kita ada ilmu akan jaga kita. Ini antara yang saya boleh dapat daripada guru saya, dan saya kongsikan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada pada hari ini. Ini konteks dalam hukum menuntut ilmu. Okay, next slide. Ini kelebihan-kelebihan ni lah. Ini seperti yang sama macam yang saya terangkan tadi lah. Allah mengangkat darjat orang yang berilmu kan, bukan setakat manusia saja kan, bukan setakat manusia, bukan setakat masyarakat, mungkin bukan setakat ketua kita, mungkin bukan setakat anak-anak pelajar kita kan, ataupun
orang di sekeliling kita, tapi Allah SWT sendiri, maknanya orang yang ada ilmu tu dia akan mengangkat darjat kita lah. Dan dalam konteks menuntut ilmu ni memang penting, maka dia boleh diklasifikasikan sebagai di kalangan orang yang berjihad lah. Berjihad menuntut ilmu ni merupakan fisabilillah. Ini antara perkara yang inilah yang perlu, yang merupakan kelebihan lah kepada yang orang menuntut ilmu lah. Terus next slide. Itu dari sudut kelebihan dia. Ini kalau kita, ni yang slide benda akibat daripada kita tidak ada adab kan dalam menuntut ilmu lah. Ini banyak yang jadi viral baru-baru ni kan. Dari sudut sebenarnya adab ni selalu orang berkata bila menuntut ilmu ni pelajar, mahasiswa dan mahasiswi. Sebenarnya tidak juga. Dia dari sudut aspek tu bagi kalau kita pandang 360 darjah, bukan setakat pelajar, malah macam saya sendiri jugalah dalam memberi ilmu tu perlulah juga ada adab dan sebagainya. Jika kita tidak beradab dalam menuntut ilmu ni, inilah akibat yang kita akan dapat lah. Mana ilmu yang kita pelajari ni mungkin tidak diberkati, mendapat kemukaan daripada Allah SWT, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang negatif, manakala dan ilmu juga maknanya ilmu yang dipelajari itu tidak membawa kebaikan pada diri kita kan. Dia macam cerminan lah kan, kalau orang panggil karma kan. Karma apa ya, what you give you get back. Dari sudut itu pun benda yang sama lah kan, maknanya ilmu tidak berkat. Dan apabila kita tidak ada adab dalam menuntut ilmu ni tadi, mana kita suka mengerti dan memahami lah ajaran daripada guru kita. Okay, Andy, mungkin next slide. Okay, ini adab apa ni, dah habis dah. Sekejap sangat tu. Okay, ini antara adab dalam menuntut ilmu lah, adab kita belajar ni, adab kita guru ni. Cuma saya selalu pesan pada diri saya, bila saya banyak juga menghadiri seminar kan, menghadiri majlis ilmu, mendengar ceramah dan sebagainya. First thing lah yang saya selalu cakap lah dalam diri saya, kita mesti, kalau kita ni dah penuh sangat dengan ilmu pun, kalau kita pergi sesuatu majlis sebagainya, kita selalu beranggapan bahawa kita ni merupakan satu cawan yang kosong dan perlu diisi oleh ilmu yang akan disampaikan oleh pemberi ilmu tersebut, supaya kita tidak akan berasa diri kita ini sangat berilmu dan merasakan bahawasanya mungkin apa yang disampaikan oleh guru kita itu, oleh penceramah apa dan sebagainya, mengatakan bahawasanya ini dah biasa dengar kan, ini aku dah hafal ni, ini aku dah tahu dah. Tak boleh macam tu. Memang dalam hidup kita ni ibarat cawan yang kosong kan. Dia kata tak boleh jadi cawan yang kosong, cawan yang kosong tak boleh nak meresap ilmu. Jadilah sponge. Saya kata okey, tak apa, jadilah sponge di dalam cawan yang kosong, yang mana sponge yang masih kering tu. Apabila kita nak mendapatkan ilmu tu, kita kena, orang kata, rendahkan diri kita, mempunyai passionate ataupun fokus terhadap apa yang disampaikan oleh penceramah atau oleh pemberi ilmu itu sendirilah. Ini antara tips lah dalam adab untuk kita belajar. Kita masukkan tadi, kita pun membincangkan tentang adab dan juga ilmu ni tadi. Of course dari segi niatnya, kita kena dengan niat lah. Kalau yang for Muslim, for sisters and brothers, for my Muslim sisters and brothers ni, kita niatkan Allah SWT lah. Dan yang lain pun of course kita mesti niat tu kerana Tuhan lah kan. Kita pun dalam rukun negara kita pun of course yang pertama kepercayaan kepada Tuhan kan. Kita percaya Tuhan tu ada kan. Maksudnya niat tu pun kerana dia. Jadi dan yang keduanya dalam adab belajarnya, of course kita kena mohon doa daripada ibu bapa kita ya. Kita kena ada sentiasa ada doa ibu bapa ni. Dia merupakan satu perkara kalau diperdebatkan dan dibincangkan, bahawasanya doa ibu bapa ni dia tak dihijab dengan Allah SWT kan. Sebab tu kita perlu doa ibu bapa kita dalam membuat apa-apa perkara, sama ada dalam belajar ke dalam kehidupan seharian kita. Even though saya pun kadang-kadang untuk melakukan sesuatu, alhamdulillah saya syukur lagi lah, sebab saya masih ada ibu, saya masih ada mak saya masih ada ayah saya yang merupakan tiket saya sebenarnya untuk ke syurga bagi saya lah. Saya punya prinsip saya lah. Sebab mak ayah ni
kadang-kadang bila kita runsing, kita ada menghadapi masalah dan sebagainya, saya memang selalu bila kadang-kadang untuk menghadapi perasaan dan sebagainya, saya akan call lah mak ayah saya, minta doa dan sebagainya. Dan kadang-kadang tu ada jugalah miscommunication dan sebagainya, memang boleh blank kalau kita tak ada restu ibu bapa, tak ada doa ibu bapa ni dalam belajar ni. Of course doa daripada ibu bapa, sebenarnya doa daripada pensyarah-pensyarah kita juga perlu daripada orang yang terdekat dengan kita kan. Ini sebabnya dalam usaha ni doa dan tawakal ni kita berserah kepada Yang Maha Esa lah setelah kita melakukan usaha kan, usaha dan kita doa ni macam apa ni, kita kena minta dengan dia lah, dengan Yang Maha Esa lah kan. Dia je lah yang satunya yang boleh mengubah kadar dan kadar kita kan, sebab kuasa ada padanya. Kemudian dalam konteks belajar ni, adab belajar ni, kita jangan malu bertanya lah. Sebab orang kata malu bertanya sesat jalan kan, tapi hari ni kalau tak bertanya boleh guna Waze, boleh guna Google Map kan, dengan kecanggihan teknologi ni. Tapi dalam konteks belajar dengan mesyarah ni, of course tanya. Saya antara perkara yang saya agak galat sikit lah waktu saya belajar dulu, antaranya lah bila saya dah di hujung-hujung semester tu lah, barulah saya ada keyakinan untuk bertanya. Bertanya ni bukan maksudnya awak argue ataupun awak membuktikan apa yang pensyarah kita ataupun yang pemberi ilmu tu berikan, tetapi kita gali lagi. Mungkin kadang-kadang macam saya sendiri, ni masyarakat pun anak murid saya ada ni, anak pelajar saya ni, kalau pelajar tak tanya, saya mungkin ada banyak benda. Tapi pada waktu itu, kita time limit Malaysia ni, kita ada limitation kita. Kadang-kadang kita, fikiran kita ni, kita bukannya RAM terlalu tinggi kan untuk mengingat semua perkara. Tapi kalau pelajar bertanya, ada benda-benda yang kata mungkin signifikannya, benda tu mungkin saya tak terniat untuk terangkan, ataupun mungkin terlupa ataupun tak teringat. Tapi bila pelajar bertanya, saya boleh terangkan dengan lebih jelas dan baik ke atas penerangan saya tu. Mungkin satu topik, isu dan sebagainya. Jadi janganlah malu bertanya. Ini antara perkara yang paling penting. Penting tau tanya pensyarah ni. Macam Masyarah kan. Sorry lah Masyarah, sebut awak banyak kali. Saya ada tanya. Jadi saya akan ingat dia. Betul tak? Sebabnya student ramai. Kan kalau macam dalam lecture kan. Orang lecture berapa ratus orang sekali lecture. Nak pula sekarang ni korang tak ada dekat kampus kan. Mungkin guna online ni. Saya tak ingat. Dia beza tau. Bila saya tanda markah kan. Markah antara pelajar yang kita ingat dengan pelajar yang tak ingat tu, ataupun ingat-ingat lupa kan. Beza. Memang beza. Sebab kita manusia. Kan. Dia bila human, orang kata touch tu penting lah. Kan. Sebab tu kalau tengok telco, sekat telco tu kan. Ada tagline dia menghubungkan manusia kan dan sebagainya. Sebab hubungan tu sangat penting lah. Kemudian sudut lagi adab belajar ni, beramal dengan ilmu lah. Ilmu tanpa amal ni ibarat orang kata bunga kembang tak jadilah. Kalau ada ilmu tak amal ni maknanya zalim lah. Zalim bukan zalim sekat zalim pada orang yang sepatutnya menerima ilmu, tapi kita zalim pada diri kita sendiri lah. Ini yang banyak je yang terjadi sebenarnya dalam dunia kita hari ni. Orang yang ada ilmu tapi tak amal kan. Ilmunya tinggi kan, tapi dari segi pelaksanaan tu mungkin tak ada kan. Mungkin dia tidak amalkan lah. Dan yang antaranya lagi ni, jauhi maksiat dan juga hormati guru. Yang ni paling penting lah. The key point is hormat lah. Respect. Sebab bila awak respect orang, sebenarnya awak bukan setakat respect orang tu. Awak hormat diri sendiri. Sebenarnya orang yang suka kecam orang dan sebagainya, satu jari tunjuk orang, 4 jari tu tunjuk kat diri sendiri. Ini betul. Ini adalah resam kehidupan kita. Ya, kalau kita hormat orang, insya-Allah orang akan hormat kita. Sebab hormat ni, adik-adik, mahasiswa, dia tak boleh beli dengan duit. Dia tak boleh beli dengan ringgit. Kan? Ataupun US dollar, yang makin tinggi pada hari ni. Hormat tu dia datang dengan sendiri. Takut senang. Takut, ugut takutlah. Kan? Macam saya belajar dulu. Kan, ada satu subjek bila masuk kelas dia dengan pensyarah kan, ada satu subjek 4 credit hours kan. Saya ingat lagi subjek personal, saya ingat lagi nama dia, tak nak sebut kan. Dia masuk kelas dia kata okay student, dia kata A for my class, A just for Allah, A just for God. Kan, A tu hanya untuk Tuhan. Sebab apa? Sebab dia Tuhan gitu.
B is for me. Kenapa pula sir? Kerana I'm your lecturer, dia kata. So, saya dapat apa? Kan? Of course lah, you mungkin C lah, dia kata kan. C, 4 credit hours, dapat C memang diterik CGPA tu memang sedih lah kan. Itu belum lagi bila pelajar-pelajar ini orang berilmu ni, orang ada ilmu ni kan. Dia kena kaitkan ni, ilmu dengan adab ni. Dia kata kalau duduk-duduk belakang ni, kalau saya sayang, saya simpan lama-lama. Bila simpan lama-lama ni, of course lah, sen depan repeat paper, nak pula subjek dia untuk yang last semester kan. Repeat paper maknanya repeat semester dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara lah. Tapi guru tetap kita kena hormati lah. Sebab dia lah punca ilmu yang kita dapat ni, dan ilmu tu nanti kita akan gunakan. Bukan setakat untuk lulus peperiksaan, tetapi ilmu ni nanti dengan bachelor yang awak ada tu nanti, ijazah yang awak ada tu nanti membolehkan awak untuk bekerja dan mendapatkan rezeki. Kalau dah punca daripada awal tu tadi, maknanya dah guru tak reda dengan kamu rasakan bahawasanya pandai ni sebab sendiri dan sebagainya, akan ada something lah dari sudut punca tu tadi. Kena ingat, kita ni belajar ni untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan pendapatan. Ini ada isu dekat sini nanti. Kan pendapatan itu dia yang paling penting, keberkatan tu. Berkat ni sebenarnya, mahasiswa, berkat ni sikit tu cukup, tu berkat. Sikit pun cukup. Kan? Ini kadang-kadang banyak pun rasa tak cukup lagi. Ini masalah bila kita tak ada, orang kata tak syukur dengan apa yang ada. Mungkin kita kena refleksi balik. Mungkin kita kena tengok balik ke belakang. Kan macam saya kan, kadang-kadang tengok balik. Dulu betul saya belajar ni semua, kita stay up sampai malam kan. Tak tidur dan sebagainya. Kita mengkaji, kita membaca, kita menghafal kan. Untuk kita membuat makan untuk karimat dan PB. Kita rasa kita semuanya. Kan? Akhirnya kita mungkin berjaya, mungkin dapat flying colours dengan degree yang ada. Tapi kadang-kadang bila kita dah bekerja, berumah tangga, ada anak dan sebagainya, kita ada satu benda yang lekat, tak tahu kenapa. Kan? Kadang-kadang kita kena refleksi balik. Hubungan kita ni, ini penting. Hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan mak ayah, hubungan kita dengan kawan-kawan. Sebab refleksi ni, kita ni, hidup kita ni macam cerminan tau. Kadang-kadang dia akan lantung balik kepada kita. Ini antara benda yang paling penting lah, respect. Saya nasihatkanlah setakat ni, alhamdulillah, macam saya, walaupun pensyarah saya dulu tu macam tu, tapi saya tetap hormat dia. Kita tetap hormat dia, dan mungkin sebab itu, alhamdulillah, kan, tak adalah kena macam orang lain, kan. Kita kena pandai komunikasi, kan, kita kena pandai ikut dia, sebab dia tok guru kita. Kita tak boleh nak rasa ada simpan satu perasaan benci, dendam pada dia, kerana dia pemberi ilmu pada kita. Ini kita kena refleksi balik, sebab apa yang kita buat hari ni mungkin tak ada kesan dia hari ni, mungkin kita berjaya, tetapi pada akhirnya tu nanti kan, kehidupan kita yang seterusnya nanti di alam pekerjaan dan sebagainya, mungkin ada dekat sana nanti masalah-masalah, dan mungkin bila kita refleksi balik, ada juga sebabnya oleh perkara-perkara yang kita masa waktu kita untuk mendapatkan punca ilmu ni tadi. Itu antara adab-adab belajar lah, insyaAllah. Inilah antara yang boleh saya share lah dengan korang. Ya. Ada lagi tak slide? Sebab saya tak tak pasang slide. Tiada dah. Sudah tiada tu. Ya, berakhir dengan adab belajar. Ya ke, dengan adab belajar? Kelebihan, akibat. Okey, mungkin ini antara yang apa yang saya dapat share lah pada malam ini berkenaan dengan adab, dan juga dalam menuntut ilmu ni adab dulu. Dan of course sebenarnya jawapannya anda dah tahu, memang kena adab dulu. Sebabnya menuntut ilmu itu pelajari adab dahulu. Cuba tengok banyak kata poster-poster yang ada mengatakan tak semestinya orang yang berilmu itu beradab kan. Dan kadang-kadang orang yang beradab itu tidak semestinya mempunyai ilmu. Kalau tak ada ilmu, kalau beradab tapi tak punya ilmu, itu tidak mengapa kan. Tapi kalau ada ilmu tapi tidak beradab, itu something wrong dekat situ. Jadi dalam konteks jawapan ataupun perkara pokok pada perbincangan kita pada hari ini, memang saya yakin dan percaya
bahawasanya dalam menuntut ilmu ni memang kena ada adab dahulu. Sebab adab-adab ini seperti yang saya telah terangkan dalam slide-slide yang ada ini, bahawasanya adab ini dia sebenarnya mencerminkan akhlak kita. Sebab Rasulullah SAW itu sendiri diturunkan kepada umat manusia ini untuk membetulkan akhlak. Sebab daripada akhlak itu akan mencerminkan adab. Macam perlakuan kita, adab dari sudut percakapan kita, adab dari sudut macam mana kita menuntut ilmu, adab dari sudut macam mana kita menjalani kehidupan. Kita tengok hari ni banyak viral tentang orang yang tidak ada adab, kan, sama ada dari sudut sama ada dia dengan haiwan ke, dia sesama manusia ke, kan. Kalau orang Terengganu macam Sarah, mungkin Kak Ilung Dungun tu kan pernah jadi viral baru ni, adakah dia tidak bersekolah? Sebab dekat Malaysia ni biasanya tak ada orang yang tak bersekolah. Sebabnya kalau tak sekolah, tak disekolahkan atau tak bersekolah, mak ayah dia boleh dikenakan denda, kan. Tak macam kalau katakan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kenapa kamu tidak sekolah? Of course kerana tidak punya uang, kan. Tapi di Malaysia kalau tak sekolah, ini adalah satu benda yang maksudnya adakah konteks ilmu yang diajar, sebab ada KSSR, KSSM, kan, KBSM yang di orang kata disusun, kan. Korang sesuai ni bercakap dengan bakal-bakal guru ni, kan. Sekarang ni dah KBSM dah tukar kepada KSSM, kan. Dan batch pertama akan keluar pada yang akan masuk dekat kita orang ni nanti ni pada bulan 7 ni nanti, kan. Pelajar-pelajar takkanlah apa yang diadaptasikan oleh kerajaan kurikulum dan sebagainya ini tidak mencukupi, kan. Sebabnya dari sudut kurikulum ni bukannya dari sudut memberi ilmu kepada rakyat ni, kerajaan kita antara yang terbaik, kan. Memberi dari sudut memberi ilmu, adakah dia tidak mempunyai ilmu? Tidak. Mesti dia masalah dia dari segi akhlak dia, dari segi adab dia. Memang kena adab, memang kena dalam bentuk ilmu ni pelajari adab dulu. Memang kena beradab. Kalau tak beradab, dia jadi biadab, kan. Bila dah jadi biadab tu akan wujudlah masalah-masalah yang seperti yang saya perkatakan tadi pada peringkat awal dalam slide yang telah saya kongsikan dan saya terangkan serba sedikit tadilah berkenaan dengan adab inilah. So jawapannya mudah. Perbualan kita pada hari ini, perkara pokoknya adalah memang adab kena ada dahulu, kemudian insya-Allah kita boleh mendapat ilmu itu dengan baik sesuai apa yang diberkatakan oleh Yusuf Al-Husin rahimahullah tadi dalam kitab dia Iqtidaul Ilmi Al-Amal halaman 31 itu, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Baik? Dengan adab engkau akan memahami ilmu, dan dengan ilmu amalanmu menjadi benar. Ini memang betul lah, kan. Orang yang tak ada ilmu ni boleh sesat jalan, kan. Dari sudut konteks ilmu tu tadi, bila nak kupas ilmu tu luas, kan. Keilmuan, berilmu, kan, mencapai ilmu yang baik, peningkatan dari sudut orang kata ilmu yang kita ada, kan. Macam mahasiswa yang ada sekarang, of course nak dapatkan bachelor, kemudian insya-Allah sambung ke peringkat master, sambung ke peringkat PhD dan sebagainya. Itu mungkin susunan atau dia untuk kita mencapai dari konteks ilmu. Tetapi dari segi adab ni kalau kita ingatlah ya, dalam perkara ini, beberapa perkara, kalau kita tengok manusia ni dalam training, kalau kita tengok dalam training latihan macam mana nak tawarin personality ataupun nak membentuk jiwa manusia ini tadi, kita dapat lihatlah kalau dari sudut knowledge, kan, knowledge, skill and attitude. Ingat ni, knowledge, skill, attitude. Knowledge kita boleh bagi, orang itu sendiri boleh mencari ilmu. Dalam keadaan sekarang ni mudah, kalau macam kita kan ada Google Scholar and so on, nak cari orang kata paper-paper, kertas-kertas, kajian dan sebagainya. Knowledge boleh cari sendiri, kita dapat daripada guru, boleh dapat daripada pensyarah, kan. Knowledge. Skill mungkin kita boleh train, kan, skill melalui training and so on. Skill kita boleh cari, skill kita melalui perbuatan kita macam satu perkara, pengiraan dan sebagainya. Skill tu kita boleh asah. Tapi attitude, ini attitude, sikap ni ada berkaitan dengan adab lah. Attitude, knowledge boleh buat, boleh tambah, boleh bagi, boleh cari, hantar kursus, bawa pergi mana-mana, bawa pergi majlis ilmu. Knowledge boleh cari sendiri, boleh melalui pembacaan dan sebagainya. Skill pun sama, skill melalui perkara-perkara asas yang boleh kita asah. Maknanya tanyalah pemain-pemain bola sepak yang baru-baru ni, contohnya pasukan Liverpool dan sebagainya, ya, dalam Piala FA Cup dan sebagainya yang berjaya tu, tanyalah pemain bola sepak
yang mendapat gajian bayaran orang kata beribu pound dalam masa dalam bentuk mingguan dan sebagainya. Of course training. Tanyalah macam kalau pemain bola sepak mana Ronaldo pun apa dia kata practice kan, training, knowledge, skill, maknanya untuk mengasah skill itu. Mana dia sepakkan penalti ke, sepakkan percuma ke dan sebagainya. Of course skill boleh dibentuk, boleh diasah. Tetapi attitude, sikap ni, attitude ni tak ada orang boleh ubah kecuali diri orang itu sendiri. Sebab kalau nak cerita pasal attitude ni mungkin satu benda yang agak besar. Mungkin kita boleh perbincangkan lagi, kita boleh perdebatkan lagi, kita boleh perbahaskan lagi tentang sikap. Kan contohlah senang, sekarang dah border dah boleh, orang dah ramai pergi melancong ni kan. Kita tengok immigration pun dah berebut orang beratus-ratus nak memperbarui buku merah tu lah, pasport lah. Dan tengok contoh dia kena beri contoh jugalah ni macam Singapura rakyat Singapura sangat disiplin Kalau contohnya zebra crossing tu, kalau pergi Singapura, sampah mana ada dekat tepi jalan dan sebagainya. Chewing gum tu tak boleh makan dan sebagainya. Boleh buat di negara dia. Kan? Maknanya memang kalau kita tengok, sangat disiplin, sangat baik dari segi attitude-nya, dari segi akhlak, dari segi adabnya kan. Lebih baik daripada kita. Tetapi bila dia masuk je di Tambak Johor tu, masuk je ke Johor Bahru, apa dia buat? Boleh tengok kan apa yang dia lakukan. So kat mana tu? Mungkin sistem kita ke, mungkin penguatkuasaan ke, mungkin apa yang boleh membetulkan attitude kita ni. Dari segi adab belajar pun samalah. Kita dari segi adab tu kita kena perhalusi lagi lah. Kita kena membanyakkan attend majlis ilmu macam ni. Maknanya benda yang boleh kita perdebatkan, benda yang kita boleh kongsi. Kadang-kadang kalau satu kepala je tak cukup. Kan kita kena ada banyak kepala. Kita kena bincangkan benda-benda yang orang kata yang lebih ilmiah. Sebab kita duduk satu institusi keilmuan kan, ilmu suluh budiman, betul ke dia punya ni tagline USI ilmu suluh budiman kan. Sebab USI ni sendiri merupakan orang kata gedung untuk dari sudut, kalau sudut itu hari kita nak merdeka, dari sudut nasionalismenya memang wujud di situ. Maknanya pendidikan awal untuk anak-anak orang Melayu ataupun untuk para pelajar ni, guru-guru ni merupakan katalis ataupun ejen untuk mengubah masyarakat. Memang di USI itu sendiri memang merupakan satu pusat yang mencorak untuk merubah orang kata minda dari sudut pemikiran masyarakat yang ada pada hari ni. Kita lah hasilnya. Kita tu macam kita dekat je tak, sebenarnya korang, saya, generasi saya kan, korang ni tak generasi apa ni, alpha, beta, gamma ni. Saya mungkin baby boomers X, Y, Z kan. Korang ni mungkin Z lah, Z kan. Saya tu kan cakap, bukan senang nak mengajar generasi korang ni. Berbeza dengan saya dulu. Kan, generasi korang ni kalau kita tak pandai nak tarik, dia boleh tidur lah. Kan, macam hari ni tengok ni. Alhamdulillah dia 21 orang lah ni yang dapat kita lihat. Harapnya boleh bersamalah dari sudut itu. Bagi bersetuju lah kot. Maknanya dari sudut memang kena, sebelum menuntut ilmu tu, adab tu kena ada dululah. Kan dari sudut tu lah. Rasanya mungkin kita boleh pergi kepada Q&A kot. Saya rasa itulah, slide pun dah habis. Sharing saya pun dah habis. Mungkin ada apa-apa nak tanya, InsyaAllah lah boleh kita bertanya lah. InsyaAllah. Dekat pukul 10 dah, Masya Allah. Tak ingatkan saya ni MC, pengurusi. Tak apa, boleh je. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nasri Hisham atas segala perkongsian sebentar tadi. Jadi saya nak simpulkan apa yang saya dapat sepanjang webinar malam ni. Yang pertamanya yang memang Encik Mahathir ulang banyak kali kataan adab dulu. Maknanya kata adab tu memang penting. Akan tetapi kita kena selari dengan ilmu. Kita kena seiring. Kalau tak ada ilmu pun tak ada guna juga. Okey, maksud kata dia saling melengkapi lah. Dan yang keduanya, kalau dengan adab ni kita dapat memahami ilmu, dan kalau dengan ilmu, amalan tu akan menjadi benar. Baik, yang ketiganya, bila kita ada ilmu ni, kita lebih terdedah untuk ke arah kebaikan. Maksudnya pemikiran kita akan positif. Dan contohlah kalau di segi berkawan dengan orang yang positif ni, kita akan ke arah kebaikan lah. Kalau contohlah mahasiswa-mahasiswi yang berkawan dengan orang yang macam mana nak cakap, agak kebebasan dari segi sosial dan sebagainya. So mungkin dia pun akan terdorong ke arah negatif sikit. Sebab pengaruh rakan sebaya ni agak kuat. Tak kisahlah dari segi apa. Contoh sebagai mudah kalau dari segi pemakaian, dari segi rokok dan sebagainya lah. Okey, yang keempatnya berkaitan dengan niat tu sangat penting untuk kita nak belajar.
Dan saya teringat juga, ni sedikit saya kongsikan boleh? Boleh. Asatizah mak saya. Minta maaf, saya bukannya panel pada malam ni, tapi tu rasa macam nak kongsikan juga. Tak apa, kita belajar bersama. Ya, baik. Berkaitan dengan hormat, maksudnya adab belajar tu, hormat terhadap guru tu. Dulu asatizah saya marah sangat kalau student tu panggilan kepada guru dia tu perkataan dia. Contohlah macam, kalau macam contoh lah ni lecturer bagi kerja banyak kan. Lepas tu macam kita duduk sembang dengan member, dia tu memang kerja duduk bagi kerja banyak kita. Dia tak tahu kalau kita tak ada masa. Contohlah, memang benda tu orang kata tak beradab lah kan. So sangat-sangat kira patutnya lah. Kadang-kadang kita tak perasan. Biasalah dengan member macam. Tapi benda tu kita kena take note. Kena ambil cakna lah adab tu. Walaupun yang tu bukannya lecturer tu dengar pun kita kata kat dia. Kita kata kat beliau macam tu. So lebih baik untuk panggilan ataupun kata nama diri tu kepada perkataan beliau. Maksudnya sama ada kita gantikan perkataan doktor ke. Jangan samakan dengan macam kita dengan member. Dan yang keduanya, cikgu-cikgu saya cakap, contoh kalau kita mengaji ni, maksud kata guru kita ni bukannya yang lebih tua pada kita. Ada juga guru-guru yang lebih muda pada kita. Betul. Jadinya kita kena hormat. Kita belajar ni tak semestinya orang yang, maksudnya orang yang lebih tua pada kita. Kadang-kadang contoh belajar IT kan, saya boleh belajar dekat adik saya. So macam kita pun kena hormat dia. Maksudnya ilmu yang dia ada sekarang ni tak sama macam ilmu yang saya ada. Sebab ilmu tu lah. Tu macam panjang lebar pula no. Okey, baiklah. Ada sesi seterusnya. Baiklah, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Ada kat sini ada 2 soalan dan saya menjemput untuk Encik Nasrul menjawab dengan ringkas dan padat lah. Okey, yang pertamanya berkaitan dengan benda viral lah, benda tular. Berkaitan dengan murid tengok waktu tengah kelas tu dia tayang video lucah. Minta maaf cakap tayang video lucah tengok waktu cikgu mengajar. So apakah faktor yang Encik boleh kongsikan? Kenapa terjadinya pelajar macam ni, panggil macam ni? Itu yang pertama. Soalan kedua nak kumpul ke nak jawab satu-satu? Boleh je nak kumpulkan. Okey, yang keduanya Encik boleh kongsikan tips kepada pelajar yang learning kami tengah kelas online. Macam mana kami nak jaga adab, maksudnya supaya kami ni lebih beradab lagi ketika kami kelas online ni. Ringkas dan padat ringkas dan padat. Dah macam apa ni, soalan dalam kuliah Ustaz Azhar Idrus pula ni, lengkap dan padat. Okey, murid yang tayang video yang viral ni bagi saya senang je. Dia benda every single thing. Ni saya banyak juga, bukanlah banyak juga, kita selalu bincang dari sudut orang kata patriotism, nasionalism, keagamaan, keilmuan. Ni mana nak mula ni? Sebenarnya everything sebenarnya dia perkara asas ni. Yang pertamanya bermula di rumah. Sebenarnya begitu. Maknanya kalau didikan tu kan dari sudut maknanya parenting ke ibu bapa kan tu, ni korang penting ni. Korang duduk dekat satu institusi yang nak mengajar orang lain untuk lebih berilmu ni. Kan? Pentingnya bermula di rumah. Kita kadang-kadang di sekolah kita hanya mengharapkan cikgu kan. Kita mengharapkan orang lain. Tapi sebenarnya jawapan dia yang kita banyak perbincangan sama ada dari sudut apa yang agama ke termasuklah patriotism ke negara dan sebagainya ni memang kena bermula di rumah. Maknanya kita sebagai parent ni kan, kita bercakap dengan macam tadilah, macam Andi kata tadi kan, mak saya kata, mak saya pesan dan sebagainya. Lepas tu cikgu saya kata, tengok orang yang dekat dengan kita siapa? Mak ayah kita, cikgu kita dan tadi rakan-rakan kita. Jadi kalau benda ni nak mencari satu solusi ataupun kaedah ataupun cara dekat mana, adakah nak menambahkan ilmu tambah kelas pendidikan agama ataupun moral dan sebagainya, dia tak jadi. Okay, buatlah, ubahlah kurikulum macam mana, ambil lah daripada negara mana ke, Finland ke, Korea ke apa dan sebagainya. Kalau benda ni asuhan daripada peringkat awal ni ada something mistake dekat situ. Bukanlah mistake juga, kadang-kadang ialah dengan tekanan dan faktor ekonomi, persekitaran dan sebagainya pada hari ni. Ini kadang-kadang yang memberi punca utama lah kenapa viral yang murid tayang video lucah dalam kelas kan. Sebab ni satu lagi teknologi ni kan, memang bukannya cuba kita lah kadang-kadang kat Google tu kan, type kadang-kadang baju apa kan yang keluar tu, kadang-kadang ini tak tahulah
Kan memang dia akan keluar. Bukan nak cakap budak murid-murid je ni. Yang ni orang tua apa dan sebagainya ni. Kadang-kadang pun benda tu sebab mudah capai. Kalau waktu dahulu nak tayang dekat mana? Kan memang tak ada tempat pun. Susah. Ini sekarang ni benda yang ada dalam poket kan. Dengan data dan sebagainya ni benda-benda yang apa? Kita nak bincang benda tentang big data kan. IR 4.0 kan. Benda-benda yang sebenarnya kita susah nak kawal dalam konteks penguatkuasaan ke disiplin ke undang-undang dan sebagainya. Jawapannya mudah je, bermula di rumah. Itu yang pertama. Macam untuk lebih beradab ni yang penting niat lah. Kan wa'amalu bin niat. Kan buat apa pun niat. Tak kira lah sama ada dalam ibadat ke kan. Orang hari ni ramai viral kan. Bagus bagi bantuan apa dan sebagainya. Betul lah kena posting. Saya posting ni bukan saya nak riak. Saya posting ni pasal apa? Saya posting ni sebab saya nak menggalakkan orang lain. Apa ni duduk buat macam saya. Tapi kadang-kadang dalam hati tu tak tahu kan. Sebab tu yang penting wa amalu bin niat tu sendiri. So dalam adab untuk menuntut ilmu yang pertama niat. Niat awak tu belajar untuk apa? Niat tu of course lah ada short term, long term kan. Ini niat nak buat webinar kesukarelawan ni of course nak dapat A lah. Nanti doktor bagi A apa dan sebagainya. Ni short term. Long term dia kena ingat gabungan daripada subjek ni, kesukarelawan, subjek lain dan sebagainya, kamu akan dapat ijazah. Kamu dah dapat ijazah nanti of course kamu insyaAllah kalau dapat rezeki yang baik dan sebagainya, mungkin posting atau bekerja dan sebagainya, mungkin dalam bidang pendidikan ataupun tidak dan sebagainya, akhirnya kamu akan mendapat gaji. Gaji tu pula mungkin kamu akan membina dari sudut ekonomi kamu kan, maksudnya untuk berkeluarga, berkejaya dan sebagainya, beli kereta dan sebagainya. Tapi kalau dah niat tu tadi dah salah, bukan niat kerana menuntut ilmu kerana Allah SWT, bukan kerana untuk mendapat keredaan, bukan untuk orang kata menambah percambahan minda kamu. Jadi bila niat tu dah tak betul, dia akan bagi efek. Refleksi ni sebenarnya kadang-kadang saya pun fikir juga. Kadang-kadang kenapa selalu ingat macam ni? Kenapa kan? Sebab tu saya kata dalam hidup ni yang penting bila kita ada niat yang baik, kita menjaga adab, yang penting berkat. Hidup ni berkat je penting. Sebab kadang-kadang ada orang dapat duit banyak tapi tak pernah cukup. Kan? Tak pernah cukup, tak pernah. Pelik kan kalau dalam masalah Malaysia sebenarnya. Antara faktor utama adalah rasuah. Rasuah, kenapa orang rasuah? Gaji dah ada. Kenapa? Terutama sekali lah, tak nak sebut lah mana-mana. Kenapa orang ambil rasuah? Sebab tak cukup. Kenapa dia tak cukup? Kan macam jam kan? Macam jam. Contoh jam lah, benda kecil macam korang lah. Kan make up, tudung apa? Tudung viral, bawal, eksklusif lah, kekabu lah, apa lagi. Yang lofa sebagainya kan, tudung kan. Padahal kalau tudung tu tutup aurat, tudung je lah. Tapi kenapa kita rasa tak cukup dan kita akan beli. Dan sekarang ni kita mudah terpengaruh dengan benda yang mahal. Bila kita tak cukup duit tu dan sebagainya, mulalah kita kan. Tapi kalau yang kita ada niat yang baik, asalnya baik dan permulaannya baik, kita rasakan apa kita dapat tu adalah satu benda yang berkat. Bila berkat ni maknanya Allah reda dengan kita. Bila Allah reda dengan kita, insya-Allah kehidupan kita ni akan jadi dipermudahkan kan. Kita jadi senang, kita jadi tenang. Yang benda-benda ni paling penting bagi saya lah. Macam saya sendiri yang bekerja ni paling penting ialah bila kita nak tidur malam tu, tutup mata tu lain. Tak ada nak fikir, oh ni ada 700 ekor lembu aku dekat ni, makan ke tidak kan. Ni emas aku yang ada, ni saham aku dan apa dan sebagainya. Saya cukuplah apa yang ada. Sebabnya dari sudut syukur dan cukup itu perlu ada dalam hidup kita lah. Jadi nak menjawab tips untuk jaga adab ni, yang penting betulkan niat dia dulu. Yang tu betul, insyaAllah yang ujung tu jadi senang, tenang, aman dan damai. InsyaAllah. Itu dia. Nanti jawapan daripada saya. Harap mendapatilah soalan. Kalau tak mendapati boleh kena boleh panggil lagi kalau nak bincang. Tak masalah. Ya, mendapati. Dan saya setujulah, betul lah tu. Kira dengan niat ni, dan niat ni kita kena perbarui lah setiap hari. Sebab kadang-kadang kita ni mood ni ada yang time malas nak buat assignment, ada yang waktu yang rajin, waktu rajin. Tapi sebenarnya waktu rajin tu tempoh sat je lah. Itu memang saya rasa bukan setakat saya seorang lah, mungkin orang lain jugalah kan. Ya, mungkin saya sendiri melalui pengalaman dan pengamalan. Itu memang ada. Tak apa. Baiklah, jadi apa yang saya pesan dan saya cakap dan apa yang Encik kongsikan tu untuk perumahan dan untuk kita semua, sebab benda ni berkaitan dengan adab ilmu ni kita selalu dengar. Dan kenapa kita adakan benda ni lagi, sebab manusia ni kadang dia mudah lupa dan deka. Sebab itulah kita buat benda ni, kira paling kurang malam ni ada niat baru untuk semangat baru untuk hari esok. InsyaAllah bersemangat. Kena bersemangat. Jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi,
maka majlis webinar kita pada malam ini Ingat saya nak bagi pantun. Saya ada sedia pantun. boleh. boleh. Sorry. Tak, sebab dah buat kan. Satu pantun saya lah ya. Dipersilakan. Okey, insyaAllah. Cantik sungguh si bunga telang. Bunga telang ni yang buat nasi qabu tu. Ya, betul. Ni tahu. Cantik sungguh si bunga telang, ditanam orang di pinggir kali. Kali apa kali? Mesti orang Sulu Budiman tahu ni. Cantik sungguh si bunga telang, ditanam orang di pinggir kali. Adab juga dipandang orang, disulam akhlak, dijalin ilmu, akal dan budi. Masya Allah, mantap sekali. InsyaAllah, itu saja pantun saya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Tabarakallah. Terima kasih. Baik, okey. Jadinya jutaan terima kasih saya dan wakil pada saya kepada Encik Nasrul atas kesudian meluangkan masa bersama-sama pada malam ini memberi perkongsian tentang kepentingan adab sebelum menuntut ilmu. Jadi saya kira dapat membuka mata lah semua para hadirin yang sudi hadir pada malam ini. Baiklah, terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton sekalian yang kekal sehingga ke akhir program. Semoga segala input yang kita sampaikan ni dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, sekejap lagi para penonton boleh lihat link isi je di ruangan komen. So, jadi boleh isilah link tersebut dengan kadar segera. Majlis, minta maaf. Majlis diteruskan dengan sesi fotografi. Jadi diminta para hadirin yang berkelapangan dan tiada halangan untuk membuka kamera untuk menyempurnakan sesi fotografi pada malam ini. Saya serahkan kepada AJK yang bertugas untuk mengendalikan sesi ini. Dipersilakan. Saya minta maaf ya, tak boleh minta buka kamera dan Cik Nasrul. Minta maaf ya. Satu. Semua dah ready? Silap. Okey. Bismillah. Okey, kalau semua dah ready, insyaAllah kita boleh mulakan sesi fotografer kita. 1, 2, 3. Okay, boleh sekali lagi ya. Okay, kali ni buat freestyle. Ikutlah style apa pun, tak apa. Nyanyi buka kamera. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua yang buka kamera. Baiklah, terima kasih kepada AJK yang bertugas. Sebelum saya menutup majlis, saya juga ada pantun ya. Itu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar, tersalah kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Saya mewakili pihak penganjur ingin menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya terdapat kesilapan dari segi tutur bicara, teknikal dan sebagainya sepanjang webinar kepentingan adab sebelum menuntut ilmu berlangsung. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita atas kesudian beliau dalam menjayakan program ini. Serta tidak lupa juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang terlibat dari awal program sehingga ke penghujungnya. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta maaf Cik, tergelak lorat utara. Tak apa. Saya boleh cakap Terima semua. kasih Cik Nasrul. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Minta maaf. Selamat Hari Raya saya ucapkan. Minta maaf Selamat tak Raya. buka kamera. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations. Bye bye.